Okey, Assalamualaikum semua. Kita bersua lagi dalam video yang kedua. Jika sebentar tadi Ustaz dah terang mengenai sunat ab'ad, kali ini kita Ustaz nak terang mengenai sunat hayat pula. Sunat hayat ini ada dua jenis, dari segi perbuatan, dari segi bacaan. Dari segi perbuatan, di muka surat 94 buku teks ni. Okey, yang pertama sekali, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Okey. Dalam solat, dalam memindahkan pergerakan kamu, kita kena angkat tangan. Ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, mula solat kita angkat tangan. Ketika rukuk kita angkat tangan. I'tidal pun kita angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Dan juga bangun selepas tahiyat awal, kita bangun Allahu akbar, kita angkat tangan. Itu sunat hayat. Kalau tak buat, tak apa. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketika kamu diri nak melakukan solat, kamu angkat tangan kanan, kamu letak tangan kanan pada perut, pada panggung perut, lepas tu kamu letak tangan kiri begitu. Begitu, betul kan? Kan gitu, macam ni. Allahu akbar. Kamu letak tangan kanan, kamu letak tangan kiri dulu, kamu letak tangan kanan begitu. Perbuatan meletakkan tangan sebegitu, sunat hayat. Jangan pelik pula kalau kamu pergi surau atau masjid, kamu lihat ada orang yang takbiratul ihram, lepas takbiratul ihram, dia tangan dia punya ni saja. Dia tak letak tangan begini. Jangan pelik pula. Dia tak letak tangan macam tu, tetap hukumnya sah dalam solat. Sebab itu sunat hayat. Okey. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Ketika kita solat, lihatlah ke tempat sujud. Membuktikan kita khusyuk di dalam solat. Jangan tengok mata tempat. Okey. Contohnya ketika kamu solat berjemaah, kamu di barisan yang belakang. So belakang kamu tengok ada soh dia depan tu, dia pakai baju macam kartun ke apa lah baju dia, kamu tengok itu saja. Nanti tak khusyuk. Tengok di tempat sujud. Nombor 4, duduk iftirash dan duduk tawaduk. Duduk iftirash ni apa? Duduk iftirash ni macam kamu duduk tahiyat akhir. Duduk macam duduk tahiyat akhir. Maksudnya kamu duduk di atas lantai. Di atas lantai. Manakala tangan kanan, bukan tangan, kaki kanan duduk macam tu. Okey, Ustaz tunjuk contoh kat kamu. Okey, duduk iftirash. Okey. Okey, ni duduk iftirash. Okey. Duduk iftirash macam ni. Duduk macam duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ni macam mana? Ustaz minta maaf, silap sebut tadi. Duduk iftirash macam ni. Kamu duduk di atas kaki kiri. Kaki kiri melintang, kamu duduk di atas kaki kiri. Manakala kaki kanan menegak macam itu. Ini duduk tahiyat awal. Manakala duduk tawaduk, kamu duduk punggung kamu tu, pungkok kamu tu di lantai. Manakala kaki kanan macam gitu. Itu duduk tawaduk dan duduk iftirash. Okey. Duduk begitu. Okey, boleh faham? Okey, duduk iftirash dan duduk tawaduk. Duduk iftirash ni duduk tahiyat awal, manakala tawaduk duduk dalam tahiyat akhir. Itu perbuatan sunat hayat. Okey, nombor 5. Meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Meletakkan tangan di atas paha macam mana? Tak di paha begitulah. Masa kamu tahiyat awal, tahiyat akhir, kamu duduk begitu, asyhadu an la ilaha illallah. Ni kononnya yang ni paha. Hujung paha kamu letak tangan begitu. Okey, asyhadu an la ilaha illallah. Kamu kat tangan begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Perbuatan meletakkan tangan di atas paha ni, letak di sini. Sunat hayat. Okey. Kamu letak tangan, jangan letakkan tangan di hujung. Nampak kamu nampak tak? Jangan letak di tangan di hujung di sini. Letak tangan di belakang sikit. Hujung jari ni berada paras dengan hujung dekat lutut kamu. Jangan lebih begitu. Begini. Ini cara Nabi ketika solat. Okey. Saya harap kamu nampak. Okey.
Yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Kamu duduk tawaduk ataupun duduk iftirash nak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok sebelah kanan. Tengok di sebelah kanan tu tengok di mana? Tengok di bahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perbuatan lihat ke kanan dan ke kiri itu sunat hayat. Kalau tak buat, tak ada masalah. Contoh, tahiyat akhir sudah, nak habis sudah. Rasulullah sampai habis dah bacaan tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak tengok kanan dan kiri pun. Itu tak apa sah. Yang penting kamu beri salam. Seeloknya berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Ini dari segi sunat hayat, dari segi perbuatan. Kita masuk pula sunat hayat dari segi bacaan. Buku teks muka surat 95. Ada 10. Ada 10. Yang pertama, melafazkan takbir intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat tu. Takbir intiqalat ni apa? Kita tengok di bawah ni. Dekat bawah ni ada ni. Takbir intiqalat, takbir yang dilakukan ketika perpindahan daripada satu rukun solat kepada satu rukun solat yang lain. Maksudnya setiap kali kita nak mengubah pergerakan kita itu, kita sebut Allahu Akbar. Contoh, lepas kamu baca surah Al-Fatihah, kamu sebut Amin. Kemudian kamu baca surah, kamu nak rukuk, kamu sebut Allahu Akbar sampai angkat tangan. Allahu Akbar. Tu sebut Allahu Akbar tu dipanggil takbir intiqalat. Okey. Kemudian daripada kamu sujud, kamu rukuk, kamu nak i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, daripada i'tidal tu kamu nak sujud, Allahu Akbar, kamu sebut Allahu Akbar. Itu takbir intiqalat. Sebutan itu sunat hayat. Tak sebut pun tak apa. Yang kedua, membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut Amin selepas Al-Fatihah. Isti'adzah ni apa? Lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasanya kita nak baca mula surah, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kamu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu pun tak apa. Itu lagi bagus. Dia sunat saja. Okey. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Macam yang tadi, kisah yang awal dari video yang pertama, membaca surah Al-Fatihah selepas takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah itu sunat hayat. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Contohnya kamu solat maghrib, kamu baca surah Iftitah, kamu baca surah Al-Fatihah, Amin. Lepas tu kamu nak baca surah. Tak kira surah apa-apa pun yang kamu baca, tak kira pendek ke panjang ke, itu sunat hayat. Kalau tak baca pun tak apa. Kamu baca surah Al-Fatihah, Amin, terus kamu rukuk, tak ada masalah. Tak baca surah sebab ia sunat saja. Tapi lebih baik buatlah sebab nak bagi sempurna solat. Okey. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Maksudnya kita disunatkan menyaringkan. Maksudnya kita kuatkan suara kita masa kita membaca surah Al-Fatihah ni waktu bila? Solat maghrib, solat isyak, solat subuh dan solat Jumaat. Kalau kuatkan suara. Itu sunat. Kalau kamu baca perlahan pun tak apa. Tapi kalau kamu kuatkan suara, lagi bagus. Okey? Itu sunat hayat. Nombor 6. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk, kamu baca apa? Subhanarabbiyal azim. Subhanarabbiyal azim. Subhanarabbiyal azim. Ada dua kamu boleh baca Subhanarabbiyal azim ataupun Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Itu tasbih. Kalau tak baca pun tak apa. Kalau baca lagi bagus. Kalau sujud, Subhanarabbiyal a'la ataupun kamu boleh baca Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu sunat hayat. Yang ketujuh, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Kepada kamu rukuk, kamu nak bangun untuk i'tidal, kamu sebut sambil angkat tangan, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu sunat.
Nombor 8, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Ketika kamu duduk di antara dua sujud, sunat kita membaca doa. Doa apa? Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa ketika duduk di antara dua sujud. Sunat hayat. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni apa? Selawat yang kita baca dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Yang disebut Ibrahim tu. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis tahiyat akhir. Di ujung tu selawat Ibrahimiyah. Itu sunat hayat. Yang wajib sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setakat itu saja. Itu sudah cukup, dah memadai. Tapi kalau nak baca sampai habis, itu lagi bagus. Sunat hayat. Yang ke-10, memberi salam yang kedua. Contohnya kalau kamu beri salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu batal solat. Contohnya kamu terkentut. Sah tak solat? Sah. Sebab rukun solat hanya memberi salam yang pertama. Kalau kamu boleh lengkapkan salam yang kedua, itu lagi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang terbaik. Okey. Habis sunat hayat dari segi perbuatan dan segi bacaan. Kita masuk pula muka teks muka surat 96. Kita pergi pula kepada sujud sahwi. Sujud sahwi ni apa? Sujud sahwi ni sekiranya kita tertinggal salah satu daripada sunat ab'ad, kita disunatkan untuk sujud sahwi. Okey, sujud sahwi ni macam mana? Macam mana kita nak sujud sahwi? Yang pertama sekali, duduk iftirash membaca tahiyat akhir. Duduk macam ini. Duduk macam tahiyat awal pada tahiyat akhir. Kemudian sujud. Okey, dalam sujud tu kamu membaca ini. Yang atas ni bacaan ketika sujud. Kamu baca 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kamu baca ini 3 kali ketika sujud. Okey. Lepas kamu sujud, kamu duduk di antara sujud macam biasa. Lepas tu sujud sekali lagi, sujud yang kedua. Bacaannya masih yang sama, subhana man la yanamu wa la yashu. Okey. Kemudian duduk tahiyat akhir, duduk tawaduk tahiyat akhir, kemudian terus bagi salam. Okey. Boleh faham? Contohnya macam kamu solat subuh rakaat yang kedua, tiba-tiba dekat tahiyat akhir kamu terlupa nak baca doa qunut. Jadi kamu terus duduk iftirah, duduk macam tahiyat awal. Baca tahiyat akhir macam biasa. Kemudian bila dah habis baca, duduk sujud. Sambil baca bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian duduk tahiyat awal macam biasa. Dan kemudian sujud sekali lagi. Okey. Duduk sekali lagi. Baca bacaan yang sama. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian duduk tahiyat akhir dan terus bagi salam. Tak perlu lagi baca tahiyat akhir yang kedua. Tak perlu, sudah. Terus bagi salam. Maka lengkaplah solat kamu. Sempurnalah solat kamu. Itulah sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan jika kamu tertinggal salah satu daripada perkara dalam sunat ab'ad. Sunat hayat tak perlu sujud sahwi. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian. Setelah kamu faham boleh beza di antara sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey. Dengan keliru, dengan tersilap pula bercampur di antara sunat hayat, sunat ab'ad. Okey. Boleh beza. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.